Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Minta maaf ada kesilapan teknikal sebentar tadi. Kita jemput kita punya panel ke atas pentas sekali lagi. Puan Hajar. Minta maaf semua. Okey, jom kita teruskan nanti. Okey. Silakan Puan. Okey. Bismillah. Okay, berapa orang bersama dengan saya? Baru seorang. Okay. Berapa ramai bersama dengan saya? Okay, boleh ajak kawan-kawan semua masuk. Okay, jumpa kawan-kawan semua masuk. Kita belajar sama-sama untuk topik pada petang ini. Okay. So, petang kita nak discuss mengenai apa beza seorang entrepreneur ni dia gajikan diri sendiri dengan tak gajikan diri sendiri. Memang akan ada beza. Dan untuk petang ni saya akan bawakan 6 perbezaan jika seorang entrepreneur ni dia gajikan diri dia dengan dia tak gajikan diri. Okay, so saya nak tengok siapa bersama dengan saya pada petang ini. Okay, jadi minta tolong sharekan live kita supaya insyaAllah ramai entrepreneur akan terbuka fikiran bahawa gajikan diri sendiri adalah satu benda yang wajib lah kita buat kalau kita nak buat bisnes bersungguh-sungguh. Okay, so first of all, apa itu gajikan diri sendiri? Okay, bila kita cakap mengenai gajikan diri sendiri, kita akan berfikir bahawa kita ni macam seorang majikan lah kan. Sebab hanya majikan sahaja yang boleh gajikan pekerja dia. So dalam aspek orang entrepreneur ni sebenarnya adalah majikan terhadap bisnes mereka sendiri. Okay, jadi bila kita cakap mengenai gajikan, kita kena ada satu fahaman bahawa kita buat bisnes, kita menggunakan tenaga kita, kita menggunakan kemahiran kita, kita menggunakan masa, kita menggunakan kudrat kita. Macam contoh kita tengah bersama dengan anak-anak tapi kita buat hal bisnes. Semua itu menggunakan kudrat seorang manusia. Dan secara etiknya, bila kita buat kita perlu dibayar. Kita perlu dibayar dengan gaji lah. Okay. Kita perlu dibayar dengan gaji. Alright. Okay, adik baik. Semua yang kita buat ni memerlukan tenaga kita, memerlukan masa. So of course kita kena gajikan diri sendiri. Okay, jadi kenapa topik ni saya bawakan? Sebab saya faham bahawa terlalu ramai entrepreneur kat luar sana yang mereka ada mindset bahawa mereka cuma tahu untuk buat bisnes, buat duit. Mereka hanya ingin cana duit dan akhirnya mereka menganggap duit bisnes itu semuanya adalah duit dia. Itu realiti. Termasuklah saya dahulu bila kita tak ada knowledge yang cukup kuat mengenai benda ni. Okay? Right. So, bila kita menganggap bahawa semua duit yang masuk ke dalam akaun kita tu adalah duit kita, kita sebenarnya sedang merisikokan bisnes kita untuk berada satu tahap yang sama dalam satu jangka masa yang panjang. Dan di akhirnya kita akan kepenatan buat bisnes. Kita akan penat buat bisnes. Kena main apa? Abang apa? Alright. Mainan dia aktif sikit. Tapi kita try je kan. So apa tu gaji? Apa tu gajikan diri sendiri? Alright. So bila kita cakap mengenai gaji, of course dia mengenai duit. So duit daripada hasil bisnes yang kita transferkan ke dalam akaun peribadi kita. Sebab itulah dalam buat bisnes ni first of all kena adakan SSN, kena adakan current account, akaun semasa syarikat yang mana nanti hujung ataupun awal bulan kita akan transferkan satu amount duit tu ke dalam akaun peribadi kita. Itu dinamakan gaji. Alright. So tak nak cerita panjang. Itu baru introduction. So bila kita cakap gaji tu, itulah kita transferkan satu amount of duit untuk bayar upah kita sebagai pekerja dalam bisnes kita sendiri, yang mana nanti duit itu kita boleh gunakan banyak benda. Hanan. Yes, Hanan pegang hadiah. Alright, so apa bezanya? Saya akan bawakan 6 perbezaan kepada anda semua. So saya harap yang mendengar ni boleh
take note kat bawah apa dia perbezaan jika kita gajikan diri sendiri dengan tak gajikan diri sendiri. Okay, ready semua? Waalaikumsalam Puan Salihah. Puan Salihah dan semua rakan-rakan boleh tolong sharekan FB Live ni. InsyaAllah kita, objektif FB Live kita pada hari ini ialah kita nak mempelana kat luar sana terbuka fikiran bahawa kena buat bisnes bersungguh-sungguh dan dengan cara yang lebih bersistem. Salah satunya adalah dengan gajikan diri sendiri lah. Okay, so ready Yang pertama, apa beza bila kita gajikan dengan tak gajikan diri sendiri adalah pertama adalah dari segi motivasi dan mindset. Cuba tulis kat bawah, motivasi dan mindset. Yes. Okay. Orang mompreneur yang gajikan diri sendiri ni, perbezaan ketara adalah dia akan rasa, Hanya tak mau ketuk ni aunty punya. Dia ketuk tab. Perbezaan yang sangat ketara adalah bila kita gajikan diri sendiri, kita akan ada satu rasa tanggungjawab tau. Kita akan rasa tanggungjawab untuk bisnes kita yang mana kita rasa kita dibayar, company, syarikat bayar duit kepada kita dan kita akan rasa tanggungjawab untuk buat bisnes bersungguh-sungguh. Seriously, cuba anda bayangkan kalau anda dibayar oleh satu syarikat untuk anda buat kerja daripada rumah, adakah anda akan buat sesuatu kerja itu main-main? Anda at least akan ada satu momentum rasa tanggungjawab dekat bahu kita ni untuk kita buat bisnes dengan cara yang sepatutnya lah. So waktu itu kita tak ada masa pun untuk buat bisnes ikut mood, anak, ataupun kita rasa macam okay, hari ni aku nak cool down lah. So tak. Sebab bila kita dah gajikan diri sendiri, mindset kita memang totally berbeza. Alright, next. Sekejap saya settlekan Hana sekejap. Alright. So it's all about mindset lah. Bila kita gajikan diri sendiri, mindset kita memang akan berubah. Okay? So contoh macam pagi tadi pukul 12 sampai pukul 2 pun Hanan dia punya tantrum, dia dah hari ni hari pertama dia tantrum. Dia nangis sejam lebih nak ke 2 jam. Anda bayangkanlah, anda rasa saya boleh buat kerja ke time dia tantrum menangis-nangis tu? Memang tak lah kan. Tapi kalau dulu bila saya tak ada satu mindset bahawa ini tanggungjawab yang saya kena pikul sebab company dah bayar saya akan rasa macam aku tak nak buat FB Live lah, aku nak relax hari ni. Okay. Tapi bila saya faham bahawa syarikat bayar gaji kat saya, so ini tanggungjawab yang saya kena pikul. By hook or by crook, saya kena juga pikul tanggungjawab ini untuk buat bisnes, teruskan perjalanan bisnes. Apa pun yang berlaku, saya tak jadikan dia sebagai alasan. So apa lagi? Sebagai motivasi dalam poin yang pertama lagi, bila kita gajikan diri sendiri, kita akan ada satu motivasi yang lain macam. Kenapa saya cakap macam ni? Sebab bila kita contoh sekarang ni tahap kemampuan company untuk gajikan kita adalah sebanyak contohlah RM1,200. So kita rasa macam RM1,200 tu tak cukup pun untuk seorang, walaupun kita seorang mompreneur, tapi kita ada perkara-perkara kita nak bayar sana, bayar sini, kita nak ada keperluan yang kita nak penuhi, kehendak yang kita nak penuhi. Jadi contoh RM1,200 tu tak cukup. Jadi kita automatically akan ada satu motivasi untuk berusaha lebih keras untuk naikkan sales. Sebab kita faham bahawa in order kita nak naikkan gaji kita, caranya nak tak nak adalah dengan kita tingkatkan profit syarikat. So nak tingkatkan profit syarikat, of course lah kita kena tingkatkan sales. So nak tingkatkan sales, of course lah dari segi marketingnya. So nak buat marketing tu of course lah perlukan komitmen yang tinggi. Hana nak cakap sekali tu. Ni budaknya ni. So nak kan sales yang tinggi, profit yang tinggi, kena ada komitmen yang sangat tinggi lah. So kat situ bila kita nampak bahawa kita nak duit lebih, nak tak nak dengan cara naikkan sales lah, profit dah tinggi, kita boleh minta kenaikan gaji terhadap bisnes sendiri. Walaupun kita adalah majikan pada diri sendiri, still kita kena assume bisnes kita ni adalah satu bisnes yang gaya corporate. So bila kita buat macam tu sebenarnya kita sedang train diri kita untuk
berada pada level yang tinggi pada waktu yang akan datang. Faham tak? Bila kita dah train daripada awal, insyaAllah the moment Allah bagi the right masa untuk kita grow, insyaAllah waktu tu kita akan lebih sangat bersedia. Okay, Hanan. Hanan adik. Alright lah. Okay. Itu kebaikan kalau kita gajikan diri sendiri dari aspek motivasi dan juga mindset. So letaklah mindset dalam fikiran kita bahawa ini adalah tanggungjawab yang kita kena kelas sebab company dah bayar gaji kepada kita. So buat sungguh-sungguh. Kalau kita tak buat dengan betul, adakah gaji yang kita berikan pada diri sendiri itu akan berkat? So sama je. Kita pusing-pusing sama je. Kalau kita seorang yang bertanggungjawab, kita nampak keperluan untuk kita buat bersungguh-sungguh dan kita nampak motivasinya, insya-Allah bisnes kita akan lebih berfokus dan lebih grow. Okay? So apa yang jadi kalau kita tak gajikan diri sendiri dari aspek okay, kalau kita tak gajikan diri sendiri, of course mindset kita akan sangat berbeza. Sebab saya jumpa ramai entrepreneur, mereka gajikan diri sendiri tau. Mereka gajikan diri sendiri, contoh RM1,000, RM1,200. Sales mereka tak tinggi mana. Itu belum lagi masuk pada bahagian yang tak gajikan diri sendiri. So mereka lebih cenderung untuk buat bisnes ikut mood. Kalau mereka rasa hari ni anak-anak dia orang okey, mereka pecut lah. Kalau waktu itu mereka punya semangat untuk buat bisnes memang tinggi melangit, memang laju lah bisnes diorang. Tapi the moment mereka rasa macam tak ada mood, biasalah mak-mak ni kan. Tengoklah tu dia dah ribut sikit. Mak-mak ni kan dia ikut mood kadang-kadang kan. So kalau kita tak gajikan diri sendiri, kita tak ada satu kekuatan yang lebih kuat lah untuk menguatkan kita buat bisnes lebih bersungguh. Alright? Okay. So bila kita tak gajikan diri sendiri, kita punya sales akan lebih berisiko untuk jatuh merundum. Okay. Itu dari poin yang pertama, motivasi dan mindset. Yang kedua adalah grow. Grow tu adalah bahasa English. So dalam bahasa Melayunya adalah berkembang. So siapa kat sini yang dia rasa dia tak nak buat bisnes sekadar level yang sama, tapi dia ada satu matlamat bahawa bulan depan, tahun depan, 5 tahun akan datang, bisnes dia akan berada di level ini. So jika kita adalah orang yang ada mindset sebegitu, kita nak nampak bisnes kita terus grow, kita wajib gajikan diri sendiri. Okay. So saya kata awal-awal, entrepreneur yang gajikan diri sendiri, bisnes mereka akan lebih mudah untuk grow. Okay. Sebab orang yang entrepreneur yang gajikan diri sendiri ni, entrepreneur yang gajikan diri sendiri ni, dia faham sangat kepentingan untuk uruskan bisnes, uruskan bajet dan uruskan cash flow mereka. Okay? Okay. Alright. Bila kita gajikan diri sendiri, kita sedang menjaga cash flow duit keluar masuk kita. Okay. Sebab bila aliran duit masuk cantik, bila aliran duit keluar masuk dalam syarikat kita cantik, the moment itulah kita punya account business kita akan cantik. Dan bila account cantik, kita tak mencuri duit company, hujung bulan nanti ataupun di akhirnya nanti kita akan ada satu cash reserve. Sebab kita jaga duit keluar masuk kita. Kita tak sewenang-wenangnya gunakan duit company tu untuk keperluan peribadi kita. Sebab kita dah allocatekan satu amount gaji kat akaun peribadi kita kan. So insya-Allah bila kita jaga duit keluar masuk dengan cara gajikan diri sendiri, kita akan ada cash reserve. Cash reserve tu adalah satu lebihan duit dalam akaun tunai syarikat yang mana cash reserve tersebut kita boleh gunakan dia sebagai satu suntikan modal. So in order untuk kita growkan bisnes kita, walaupun kita entrepreneur kita kena ada modal untuk suntikan growkan bisnes kita. Okay, contoh suntikan modal macam mana? Contoh bisnes kita sedang naik, demand sedang meningkat. So kita perlukan duit untuk beli stok
Sebab permintaan terhadap produk kita mungkin waktu itu sedang meningkat. So anda bayangkan kalau kita tak uruskan duit dengan baik, cash reserve kita pun tak cantik, kita akan payah untuk growkan duit, growkan bisnes kita. Kita nak beli stok, kita nak beli equipment, kita akan stuck kat situ. Okay, jadi kita faham bahawa dengan menggajikan diri sendiri, insya-Allah aliran tunai syarikat akan cantik dan kita lebih mudah untuk growkan lagi bisnes kita. So setahun akan datang kita tak akan berada pada tahap yang sama pada hari ini. Jadi jika anda yang dah mula gajikan diri sendiri, jadikan dia sebagai satu motivasi bahawa satu hari nanti bisnes kita akan lebih grow. Kita kena kuat sikit. Hanan pun bersuara. Okay. So apa yang jadi kalau kita tak gajikan diri sendiri? Dari segi grow, of course, cash flow kita tak akan cantik. So kalau sesiapa yang dah pernah declare tax, nanti kita akan dapatkan bank statement tu, kita akan beri kepada accountant kan. Okay, bila kita nak accountant tu nak buatkan account untuk kita untuk submit ke LHDN, mereka sendiri akan banyak argue tau, akan banyak soalan. Okay, kenapa duit ini sebanyak ini digunakan untuk ini? Kenapa? Dia akan banyak masalah. So pendek cerita akan ada isu di bahagian accounting kita dan pada waktu itu kita akan ada problem untuk growkan lagi bisnes kita. Ni kena bawa lari sekejap. Hanan. Ini adalah tab yang saya nak tunjuk. Tapi saya tak boleh bagi tangan nanti jatuh. Okay. Itu satu dari segi aliran dan kita nak bayar kepada accountant. So macam mana pula kalau kita nak growkan bisnes, kita perlukan suntikan modal. So kita nak beli stok, and then kita nak labur pada contoh nak besarkan office, nak mini office, nak beli equipment sana sini kan, tapi kita tak ada duit. So bayangkan pada waktu itu adakah bisnes kita boleh grow dengan sihat? Tak kan? So kita sebenarnya sedang membazir masa, membazir tenaga kalau kita tak buat bisnes dan tak gaji. Kita buat bisnes tapi tak gajikan diri sendiri. So apa yang jadi adalah kita akan dapat penat dan of course bisnes kita akan mudah untuk gagal. That's the reality. Kalau kita nak grow dalam bisnes, mulakan dengan menggajikan diri sendiri seawal sekarang, okay? Yes. So yang ketiga adalah dari segi pengurusan. Yes. So dari segi pengurusan, kalau seorang mompreneur ni dia gajikan diri sendiri, of course bisnes dia akan nampak lebih teratur dan bersistem. Okay? Kenapa saya cakap? Yes, kenapa saya cakap bila kita gajikan diri sendiri, bisnes kita akan lebih teratur dan bersistem. Sebab bila kita mula menggajikan diri sendiri, kita sebenarnya sedang train diri kita untuk berbisnes gaya corporate. Gaya corporate adalah bisnes yang kat luar sana lah, yang mana mereka sampai level senyap berhad, mereka mula ada tim yang besar, mereka mula hire sana sini, lepas tu mereka ada aset untuk mereka kembangkan. Hana silang. Mereka mula ada aset untuk mereka kembangkan. So semua itu bermula dengan pengurusan kewangan yang baik, iaitu menggajikan diri sendiri. So sekarang ni kita masih di level rumah. Kita adalah contoh anda sekarang ni anda adalah CEO, anda lah yang buat semua, doesn't matter, tak ada masalah as long as anda mula menggajikan diri sendiri. Okay? So bila kita ada bisnes gaya corporate, kita ada payslip, kita buatkan payslip untuk diri kita, and then ujung ataupun awal bulan nanti kita akan transferkan duit ke dalam akaun kita kan. So daripada situ bank statement kita akan terjaga, bank statement kita akan cantik tau. So bila bank statement kita akan cantik, dia akan nampak lebih tersusun dan yang bestnya adalah dia akan lebih dipercayai oleh bank. Kenapa saya relatekan dengan bank pula ni? So ini adalah poin yang keempat kejap lagi. Cuma sebelum tu nak cakapnya, bila kita tak bayar gaji, of course pengurusan bisnes kita akan lebih cacah merbah. Okay, cacah merbah means kalau kita rasa kita nak beli kat Shopee, kita just keluarkan duit daripada current account, and then kalau kita rasa kita nak bayar bil ke, nak bayar sana sini, kita just pakai je duit current account. So kat situ
Kita punya bank statement pun akan cacah merbah lah. Pihak bank pun nanti dia akan pening tengok kita punya bank statement. Keluar sana keluar sini tapi duit masuk pun tak banyak. Kalau duit masuk banyak pun sekalipun, kalau kita tak allocatekan gaji kepada kita punya personal account pun akan tak smart lah dari segi pengurusan. So bila tak smart, bank akan kurang confident untuk bantu kita. Okay, Hanan. Okay, inilah dia. Gaji cucuk dalam punya. Okay, yang keempat adalah bila kita gajikan diri sendiri. Tadi kan saya ada kaitkan dengan bank kan. So saya nak cakap poin yang keempat adalah bina aset. Okay. Okay, bila kita gajikan diri sendiri, kita ada payslip. Payslip adalah slip gaji. So aliran kewangan kita dalam current account cantik. So bila cantik, bank akan confident untuk beri kita pinjaman. So kenapa penting sangat untuk yang ni kan? Okay. Pinjaman bank dia sangat penting untuk kita kalau kita nak bina aset. Kita nak bina aset company, syarikat ataupun kita nak bina aset untuk diri kita sendiri. So bila bank yakin dengan kita punya bank statement ni, bank nampak kita ni walaupun bisnes daripada rumah tapi kita gajikan diri kita. Okay, bila kita gajikan diri sendiri, bank nampak kita ni dalam berbisnes. So cash flow kita cantik, cash reserve dalam current account kita pun cantik. Sekejap semua pun cantik, nanti insyaAllah bank akan mudah untuk berikan. Nampak jatuh dah ni tu. Alright. Apa yang terjadi kalau kita tak bayar gaji pada diri sendiri? Of course pertama, duit yang masuk dengan duit yang keluar susah untuk tally. Tally maksudnya samalah. The best is apa yang keluar tu betul-betul keluar. Apa yang masuk tu betul-betul masuk. So bila tak tally, certain jenis kepada tadi suara tak keluar. dengar tak? Ya lepas Jadi kita nak tunjukkan Dari segi kita nak tunjukkan gunakan bank statement kita hantar kepada bank. Untuk apply loan memang sangat-sangat kurang efektif. Bank akan tak confident dengan kita. So yang kelima adalah persaraan masa depan. So dengan gajikan diri sendiri, of course, contoh kita gajikan diri sendiri RM2,500. So 10% daripada gaji kita tu kita akan simpan dia ke dalam tabung haji ke, atau mungkin sebagai orang pernah katakan kita punya perbelanjaan baru RM1,000. So ada lebihan tu kita boleh gunakan untuk bina aset kita. Buat pelaburan, bina aset masa depan, bersedekah, berinfak. So semua itu adalah kita punya persaraan masa depan lah. Okay. Alright, so aset masa depan tu semua bergantung kepada kita punya kebijaksanaan macam mana kita nak aturkan gaji kita tu sendiri. Alright, so kalau kita tak gajikan diri sendiri, of course kita susah untuk ada persaraan masa depan. So dipendekkan cerita, jika kita bayar gaji pada diri sendiri, kita akan rasa sangat berbaloi buat bisnes ni. Kita takkan kepenatan, tapi bila kita tak gajikan diri sendiri, dia ibarat macam pernah dengar tak rat race? Macam tikus yang berlari dalam gelung tikus tu, hamster kan, dia berlari. So setiap hari dia ulang perkara yang sama sampai satu tahap dia sangat kepenatan dan dia akan give up dalam buat bisnes. So percaya cakap saya, mulalah untuk gajikan diri sendiri dan daripada situ kita akan dapat jaga cash flow kita. Bila cash flow kita terjaga, kita akan nampak
berbaloi buat bisnes dari aspek kita nampak net profit, keuntungan bersih syarikat kita pada hujung bulan memang berbaloi lah dengan apa yang kita buat daripada 1 hari bulan ke 30 hari bulan. Yes, so pada waktu itulah kita mula boleh bernafas dalam bisnes kita. So bila kita boleh bernafas, kita boleh rasa enjoynya buat bisnes, pada waktu itulah bisnes kita akan makin grow dan kita akan lebih berjaya sukses dalam bisnes kita sendiri. Alright, itu sahaja. Saya tak dapat lama pada petang ni sebab Hanan pun tak bagi kerjasama yang baik. So ada tak apa-apa soalan daripada audience? Saya buka lah jika ada apa-apa soalan. Alright. Okay Ruby, ada tak apa-apa soalan daripada audience? Yes, betul Puan Aniza. Dengan menggajikan diri sendiri, satu hari nanti bisnes kita akan makin grow dan cantik. So jadikanlah inspirasi mompreneur-mompreneur yang berjaya kat luar sana. Mereka ambil serius atas apa yang saya kongsikan pada hari ini. Mereka nampak kepentingan gajikan diri sendiri lebih daripada jana sales tu. Okay? Alhamdulillah, setakat ni memang menggajikan diri sendiri setiap hujung bulan. Okay, bagus. So mungkin ada yang tanya macam mana nak gajikan diri sendiri kan. So dia bermula dengan tahu berapa keuntungan bisnes kita. Sebenarnya duit gaji kita adalah daripada keuntungan bersih syarikat, keuntungan bersih bisnes kita. Okay, so kena tahu dulu berapa keuntungan bersih bisnes kita, daripada situ kita boleh ambil portion untuk gajikan diri. So balance net profit tersebut kita perlu simpan baik-baik dan kita jaga dia sampai satu tahap kita akan investkan duit tersebut untuk company kita lebih grow. Alright. So, ada apa-apa soalan daripada audiens, Ruby? Boleh sharekan sharing saya pada petang ini. InsyaAllah, kalau ada apa-apa soalan, saya sedia untuk membantu anda semua. Sementara ada waktu ni. Okay, Ruby. Belum ada soalan lagi, Puan. Alright. Okay, kalau tak ada apa-apa soalan mungkin kita boleh tutup kita punya perbincangan pada petang ni. Cuma sebelum tu kami nak mewawarkan bahawa kami ada hadiah. Kami ada hadiah untuk anda iaitu Tab A, Samsung Galaxy Tab A, iaitu orang kata ni tab Ustaz Abid Liu, sebab Ustaz Abid Liu waktu PDPR dimulakan awal tahun hari tu kan Ustaz Abid Liu kan banyak memberi sumbangan Samsung A, so sebab itulah saya kata ni adalah tab Ustaz Abid Liu. Saya nak bagikan ini secara percuma kepada anda yang mendaftar terpantas pada hari Jumaat 9 malam nanti ke kelas Marketing Genius Advance. Alright. So tab ini sangat saya investkan RM600 khas untuk anda yang terpantas sebab dengan niat nak bantu anda buat bisnes bersungguh-sungguh untuk motivasi anda buat bisnes lebih serius, dan juga saya faham mompreneur ada yang ada isu, ada masalah bila PDPR kan, kita memerlukan second ataupun ada yang tak ada device untuk bantu anak-anak belajar. So ini adalah untuk anda yang sangat memerlukan. So insyaAllah kalau berminat boleh klik pada pin post untuk daftar ke kelas Marketing Genius Advance hari 27 dan 28 Februari nanti. So apa yang akan anda belajar, ada banyak sangat ilmu. Ada 1 hari setengah. Hari pertama kita belajar mengenai macam mana nak generate sales, nak generate duit. Dan hari kedua saya akan ajarkan macam mana nak urus kewangan duit tu. Alright. So itu saja daripada saya. Saya minta maaf hari ini ada sikit ujian bersama Hanan. Saya harap anda semua dapat poin yang saya nak berikan kepada anda pada hari inilah. So saya doakan kejayaan semua, buat bisnes sungguh-sungguh, mula gajikan diri sendiri seawal bulan ini. Okay, dan tahniah kepada anda yang dah mula gajikan diri sendiri. Okay, itu saja daripada saya, Ruby. Okay Puan, terima kasih banyak-banyak untuk perkongsian petang ni. Alright. Okay, kepada para audiens, jika berminat untuk mendaftar ke kelas kami pada 27 dan 28 hari bulan ni, kita ada pinkan post ya.
pinkan post dan boleh daftar pada waiting list dahulu. Sebab apa-apa kita akan utamakan kepada mereka yang mendaftar di waiting list kan. Okey, semoga mendapat manfaat daripada perkongsian Puan Hajar tadi dan petang ni kita tak dapat buat lama-lama sebab Puan Hajar ada kekangan sikit ya. Kita tutup kita punya program petang ini dengan tasbih kafarah dan surah Al-As. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami mohon maaf di atas kesulitan pada live yang pertama tadi dan ini merupakan live kedua. Boleh tonton semula 6 perbezaan jika kita gajikan diri dengan tidak kan. Okey, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.